min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmatnya yang banyak, yang melimpah ruah yang dikurniakan kepada kita. Maka selayaknya lah kepada Allah untuk sama-sama kita meningkatkan taqwa dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti akan dibangkitkan sama dengan syafaat baginda Nabi SAW. Banyakkanlah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati pengurusi Raja Tun Kuasa Surau dan seterusnya para alim ulama, seterusnya para asatizah, seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak. Mudah-mudahan semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan semuanya dikurniakan kelapangan masa. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan segala urusan. Dan mudah-mudahan semuanya dimakbulkan segala doa-doa. Dalam beberapa minggu ini, kita digambarkan ataupun diberitakan bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita di Palestin daripada saat ke saat, daripada hari ke hari. Maka tidak lain dan tidak bukan, sama-samalah tuan-tuan, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestin, di Gaza khususnya. Mudah-mudahan mereka semua, para mujahidin, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan para syahid, kita lihat bukan saja di kalangan dewasa, malahan juga kanak-kanak dan juga wanita-wanita yang dibunuh secara beramai-ramai. Sehingga kan yang kita dimaklumkan pada hari ini, apabila hospital dibom, maka kita doakanlah, kerana roh kita itu bersama dengan mereka. Kita tidak mampu untuk mengusung senjata bersama dengan mereka. Maka kita bersama-samalah doa. Kita yakin dan percaya ada doa di kalangan kita ini, Allah Ta'ala akan angkat, akan makbulkan. Yang mudah-mudahan mereka semua, para syuhada dan juga saudara-saudara kita di Palestin sana, mereka semua diberikan kekuatan, keselamatan, kemenangan kepada mereka insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah. Kita sambung pada kitab Bidayatul Hidayah. Pada bulan yang lepas kita membicarakan doa-doa semasa kita menunggu nak solat. Maka dalam kitab ini tuan-tuan, dia menyusun daripada kita berdoa, kita nak tidur, kemudian kita bangkit, kemudian kita nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau untuk solat fardu subuh berjamaah, disusun atur pergerakan kita. Sehinggalah kita membicarakan dan memperbincangkan, disebutkan, hendaklah engkau bahagikan masamu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagian. Dah selesai dah kita solat subuh. Maka ada sebahagian daripada kita pergi kerja. Ada sebahagian daripada kita, ayahanda yang dah pencen dan yang sewaktu dengannya, mereka standby ataupun mereka stay tune. Mereka terus di masjid dan surau untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka itulah disusun bagaimanakah susunan-susunan yang terbaik untuk diri kita, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah sebutkan pada bulan yang lepas, yang pertama ialah berdoa. Ini antara yang dilakukan. Ada orang dia tak sempat, dia cabut sebab kerjanya jauh. Juga dibicarakan juga dalam kitab ini bagaimana mereka yang nak mencari nafkah dan sebagainya. Tapi dibicarakan yang pertamanya berdoa, kemudiannya berzikir dan bertasbih. Berzikir dan bertasbih, hendaklah engkau melazimi zikirmu itu, disebutkan dengan seutas tasbih, supaya kita dapat mengira. Kita ni bila disebut berapa banyak, kita cakap 1000 banyaknya. Maka bila ada kiraan itu, maka kita dapat rasakan nikmat. Tapi ada orang dia kata, tak payahlah Ustaz, saya guna jari pun boleh. Silakan.
Kalangan kita dah diingatkan beberapa kali sebagai muhasabah diri. Pada waktu pagi itu bacalah selembar Al-Quran. Baca satu muka surat Al-Quran. Lagi cantik, baca dengan maknanya. Ada satu surau di Perak. Ada sebab rumah mertua kat sana. Dia membaca satu muka surat Al-Quran dan maksudnya. Bukan tafsir, maksudnya. Barakallahu fikum. Kemudian bila dia baca tu dia faham pula maknanya, baru dia tahu Masya Allah, ini yang Allah nak ceritakan sebenarnya. Tak ada ruang masa lagi. Sebab kadang-kadang kita baca, tuan-tuan baca dah 40 tahun, baca 50 tahun baca Al-Quran, tapi bagaimana dalam pemahamannya? Itu sebab saya sebutkan dulu, apabila ada kalau kita nak ubat hati, yang pertama baca Quran dan maknanya. Maka baca Quran maknanya faham, Allah, cantik. Keempat, bertafakur, kita berfikir sejenak. Dia memikirkan, ya Allah, banyaknya lah dosa-dosa yang aku buat, ya Allah. Sambil-sambil duduk mikir kan. Itu masa ruang yang sangat cantik untuk kita memikirkan apalagi ibadat yang kita nak buat ni. Yang ada orang dia mengatur apakah yang dia akan buat selepas ini, dan memikirkan betapa banyaknya, dia kata, berapa beraninya diri mereka itu mendedahkan dirinya, ataupun kita sebutkan dirimu, mendedahkan kita ini untuk menghadapi seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya berapa beraninya kita buat jahat ni, buat maksiat, sebabkan kita dah yakin dan percaya bahawasanya seseorang yang melakukan kejahatan, kemungkaran itu akan dibalas dengan api neraka. Tapi berapa beraninya mereka untuk melaksanakan juga kesalahan ataupun kemaksiatan, sedangkan sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibicarakan juga, susun-susunlah kehidupanmu, tentukanlah wirid-wiridmu dalam satu hari tu apa nak dibaca. Hari ni kadang-kadang kita tengok tu sampai ada yang susun zikir hari Isnin, zikir hari Selasa, kan? Itu tuan-tuan susunlah. Susunan-susunan itu mudah-mudahan lagi, mudah-mudahan engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, dan hendaklah engkau pula hari ni nak buat apa ya baik, singgah kedai nasi lemak, hari ni nak bagi kawan makan nasi lemak kat tempat kerja, contoh. Hari ni nak buat apa ya perkara yang baik, ambil satu, maka dia ambil lah hari ni dia nak tolong, nak tolong saudara dia, untuk memberikan makanan. Kerana ramai di kalangan kita ketika ini, sebenarnya ada wujud jiran-jiran kita yang berasnya kadang-kadang tinggal 2 cupak. Nak memberi makan kepada anak-anak tak mencukupi, tapi mereka bertahan. Sebab orang tengok keretanya ada, Ustaz. Kereta ada 2 biji. Tapi tu yang saya tak tanya, rupanya dia telah diberhentikan kerja selama 3-4 bulan. Sehingga pening kepalanya bagaimana nak mencarikan duit untuk membeli makanan. Baik. Maka disebutkan juga, dia kata, hendaklah engkau berazam bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Dan engkau hendaklah pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dia suruh tadi dah susun dah. Lepas tu daripada banyak-banyak tu, ambil satu yang paling afdal. Ambil satu yang kita rasa kita boleh buat pada hari itu. Jangan nak buat semua. Oh, hari ni Ustaz saya nak baca Quran, saya nak zikir, saya nak selawat, saya nak sedekah, saya nak solat duha, 8 rakaat. Semua dia nak buat. Lepas tu semua tak buat. Maka dia fikirkan pada hari itu di manakah kemampuan dia. Ada orang dia mengambil, contohlah dia mengambil solat duha sebagai suatu kewajipan bagi dia. Kalau dia tak buat tu dia rasa lain. Sehingga pukul 12, macam mana benda dah tak buat. Maka dia sudah melazimi satu perkara yang afdal dibuat baginya pada hari tersebut. Sebab tak semua orang boleh buat,
kan? Solat duha tak semua orang boleh buat. Ya? Memberikan sedekah tak semua orang boleh buat. Hari-hari nak sedekah. Kalau kita duduk rumah, kita nak sedekah kat siapa? Kan ajarkan kat rumah ni nak sedekah siapa? Tak jumpa orang. Kan? Contoh. Ya? Maka dia buatlah sesuatu perkara yang lain yang lebih afdal padanya. Dan kemudian dia kata ketika kita duduk itu, maka fikir-fikirlah. Fikir apa dia kata? Fikirlah bahawa kematian itu akan tiba pada bila-bila masa. Duduk-duduk fikir, ya Allah, ya, bilalah aku ni mati ni. Ya. Fikir-fikir tu. Ya. Sebab sakit bukan syarat untuk mati. Tua bukan syarat untuk mati. Ya. Yang muda pun mati. Yang kaya mati. Ketua mati. Ya. Semua orang akan mati pada suatu ketikanya nanti. Ya. Sebab dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Bukan tinggal. Tempat tinggal sementara. Tapi inilah tempat untuk meninggal. Itu yang bila kita tidak ada, oh, beliau sudah meninggal dunia. Ya. Maka fikir-fikirlah, ya, bagaimana keadaan itu dan bagaimana kalau kita memikirkan kematian itu, ikhtiar kita. Apa bekalan yang kita nak bawa, kan? Allahu Akbar, fikir, kan? Dipikir. Ni sementara ni. Ya? Yang akhirat tu confirm tu. Itu memang selama-lama tu. Apa nak bawa kat sana? Kan? Kalau kita nak berkelah tu, kita pun fikir kena nak bawa barbecue, kena ada kambing bakar, kena ada pemanggang, kena ada dapur, kena ada arang. Kita pun tulis. Jadi apakah perancangan kita untuk akhirat yang pernah kita tulis? Untuk kita catat. Ini dah buat checklist, ini dah buat. Kalau dah buat, Alhamdulillah. Saya tak buat, Ustaz. Saya buat apa yang saya suka je. Kan? Kadang-kadang bila kita tulis, kita catat, ya Allah, ini tak buat lagi, ini tak buat lagi. Checklist. Ya. Bagaimana kita buat checklist pada bulan Ramadan? Ya, kita susunnya dengan solat sunat, kemudian dengan sedekah. Ya, kemudian kita menaja orang makan berbuka puasa. Sebab dia ada checklist pada bulan puasa. Maka dia pun buat. Ya, begitu juga dalam kehidupan. Apa catatan kita yang kita nak bawa nanti, kekayaan, harta yang kita nak bawa untuk alam akhirat. Ya. Maka di sini disebutkan, disusun dalam keadaan kita bertafakur, kita berfikir dan berfikir, ya, maka dicatatkan di sini, ditulis di sini, dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Ya, zikir yang akan saya sebutkan ni zikir biasa kita baca. Biasa kita baca. Ya, tetapi itulah yang disebutkan dan dicatatkan di sini untuk kita diberikan peringatan. Ya. Maka yang pertama disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kan? Ya, biasanya pun kita sebut, ya, ketika mana selepas solat pun kita sebut, ya, selepas kalau kita selepas subuh, ya, tadi selepas maghrib kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka disebutkan di sini, ya, daripada Abu Zar Al-Ghifari bin Abdurrahman bin Ghannam meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ya, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, sambil duduk, ya, membengkokkan kakinya sebelum bangun pagi pada solat maghrib dan subuh, ya, mana kata duduk dah tu, kan, selepas subuh tu dia stay, ya, dia duduk sebanyak 10 kali, maka setiap satu lafaz yang diucapkannya akan dicatatkan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, diangkat baginya 10 darjat, ya, dapatnya ganjaran kebaikan, dihapuskan dosa dan juga ditinggikan darjat. Maka zikir itu juga menjadi perisai, ya, menjadi perisai pada setiap bahaya, bahkan menjadi penjaga daripada godaan syaitan yang terkutuk.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya. Jadi pagi-pagi itu kan ataupun maghrib tadi, ya, bila imam baca kita pun relax, tunggu. Inilah bahagian yang kita dapat. 10, 10, 10. Subhanallah. Ya, baru duduk tu tak lama pun, sekejap. Ya. Alah ustaz, saya ni ada hal lah ustaz kata. Hal engkau je kan. Carilah, inilah ruang yang terbaik. Kalau kita duduk rumah, lepas salam tu, salam tu, wallahu a'lam, kan? Entah doa pun lebih kurang. Ya Allah, kau perkenankanlah doa aku yang telah aku bacakan sebelum ini. Amin. Ringkasnya lah, kan? Jadi bila kita berada pada orang-orang yang soleh, kita berada, kita kumpul di sini, maka apabila ada bacaan-bacaan tu, kita relax. Ya, tunggu. Selepas zikir, ya, sebab tadi bila kita sembahyang kita ada zikir, ya, lepas habis ni pula ada zikir. Maka sesiapa yang bertasbih pada setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali pula, subhanallah. Ni ganjaran ni tuan-tuan dapat, subhanallah. Ya. Kemudian dia bertahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dia bertakbir 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Semua tu dicampur-campur jadi 99. Ya, 99. Ketika mana sampai ke yang 100, maka dia pun mengucapkan apa? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunkan kesalahannya walaupun dosa tersebut, ya, sebanyak buih di lautan. Riwayat Muslim. Allah, ya, zikir tu. Carilah Ustaz zikir ni mana ada. Ada, ni dah disebutkan tadi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, telah bersabda Rasulullah apa yang disebutkan tadi. Maka ada ruang, peluang kita tengah sihat, buat. Ya. Buat lebih Ustaz, boleh? Boleh, tak ada masalah. Itu yang diberikan. Ya. Muslimin muslimat yang rahmati Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Itulah penyaksian kita. Kita saksikan bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang bersendirian, ya, wahdah. Tidak ada sekutu baginya, di tangannya segala kebaikan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, doa dan selalulah zikir ini. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, disebutkan juga hendaklah kamu bertasbih dan zikirmu dengan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini pun ada kalau siapa yang zikir munajat pun dia disebut. Ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Ya. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran yang menampakkan jalan yang lurus. Maka pagi-pagi kita memuji Allah, ya, dengan kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada Tuhan yang disembah melainkannya. Ya, kita ucapkan itu. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ard wa ma bainahal azizul ghaffar. Maka zikir yang ketiga ni disebutkan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Ya. Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Gagah. Ya. Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang antara keduanya. Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Mengampuni. Jadi tuan-tuan, kita nak berdoa ni kita puji Allah. Ya, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Gagah. Ya. Itu sebab dalam doa kunut nazilah juga kita sebut, ya, nama-nama Allah. Kita sebut dengan sifat Allah, ya, dengan kekuasaan Allah yang Maha Gagah perkasa. Ya. Dan seterusnya yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Bila kita baca satu-satu ni, ini bacaan zikir yang biasa. Tapi adakah kita melazimi? Maka bila kita disebutkan ni, ya Allah, ini ni Ustaz, dulu waktu saya qiyamul lail dulu kat sekolah menengah lama sangat tu. Ya, baca ni
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi-lagi tuan-tuan ingat kan, waktu qiyamul lail, waktu Ramadan, ya, imam pula bawa pukul 3 pagi zikir tu dalam keadaan kita khusyuk pagi-pagi tu, ya, dekat kita. Sebab kita sedang memuji Allah. Ya, subhanallah, kita sedang memuji Allah. Maha suci Allah. Ya, kalau kita kata orang tu, Ustaz, saya kalau pejam mata, Ustaz datang khusyuk, pejamlah, jangan tidur sudah. Ya. Kalau zikir sambil tidur pun tak boleh juga kan. Zikir sampai tidur tak apa. Ya, kalau sambil tu tak jadi. Ya. Sambil payah juga tu kan. Dia kata, Ustaz, malam tadi suami saya, Ustaz, waktu dia tidur dia berzikir subhanallah. Ya. Dia tengah tidur tu kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hebat amalan tu. Saya nak jumpalah kalau ada tu kan. Apa amalan tu kan. Ya. Maka kita sebut maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Ya, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Dan Allah yang maha besar. Dan tidak ada upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maka kita berdoa untuk saudara kita dan kita tambahkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah SWT. Kita kena yakin betul-betul. Ya. Maka dengan keyakinan itulah ya Allah Taala akan membalasnya, ya, dan juga Allah akan memakbulkan, ya, mudah-mudahan doa-doa kita. Kemudian yang kelima, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Bila lah biasa dengar ni? Tarawih. Kan Bilal tersebut kan. Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Kan. Waktu tarawih, waktu dia pertengahan tu, dia pun sebut, ya. Subhanal malikil ma'bud kan. Itu macam nak puasa lah, ya. Nak dekat lah, ya. Subhanal malikil ma'bud, dia kata ingat. Jangan tinggal imam, makmum cabut, ya. Jangan imam dia tinggal, makmum dia cabut. Ini subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Maha suci Allah lagi maha bersih Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Jibril. Pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya. Ini, ya, yang biasa yang kita sebut. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebut, ya. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, kalimatani khafifatani ila rahman khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang dicintai Allah, yang ringan di bibir, diucapkan ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalannya, ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata tu ringan, memanglah ringan di bibir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang baca, ya? Mudah-mudahan malam ini, sebabkan kebetulan saya membaca hadis ini dan saling mengingatkan, mudah-mudahan kita baca selepas ini. Ini bukan lepas ni, maksudnya selepas ini. Ya, mulai besok dah ada perancangan, Ustaz, saya nak ambil lah ni, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah Taala mengangkat ataupun meninggikan, ya, darajat dan juga mendapat kebaikan. Inilah sebab kita fikir tadi. Kita sedang fikir-fikir apa nak buat hari ni.
apa bekal aku untuk akhirat, maka inilah yang sedang diatur untuk kita. Maha suci Allah, dengan segala pujian, maha suci Allah yang maha agung. Kemudian yang ketujuh, ya, disebutkan bacalah istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alahu taubata wal maghfirah. Ya, panjang Ustaz. Ya, yang pendek apa? Yang pendek yang tuan-tuan bacalah kan, istighfar. Astaghfirullahal azim. Ya, bila orang kahwin tu, ingat tak tuan-tuan yang suami ni kan masa nak bernikah tu kan tuan imam, tuan nikah dia akan cakap istighfar, ya. Maka kita pun istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Kita nak bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah, ya. Yang pendek ke panjang mam? Dia kata yang pendek je lah baca astaghfirullahalazim. Yang panjang pandai ke? Tahu astaghfirullahalazim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagus bacaan dia kata kan. Nampak macam sedap, ya. Tapi gabungan salah tu, ya. Jadi bawa bertenang. Itu orang nak kahwin ni kadang-kadang nervous, ya. Baik, maka istighfar, ya, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, yaitu Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Aku memohon kepadanya akan taubat dan keampunan dosa. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada bersabda, ya, disebutkan mengenai jalan keluar bagi kesempitan. Ini yang biasa kita dengar, yang dijanjikan melalui dengan istighfar. Ya, maka kita lazimi dengan istighfar. Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, ya, wa min kulli hamin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Disebut barang siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Ya. Kemudian setiap kebimbangan adanya kelapangan. Maka setiap, ya, dan Allah juga akan mengurniakan kepadanya, ya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Maka orang dalam keadaan kesempitan, maka dia pun istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka Allah Ta'ala beri jalan keluar. Yang tak sangka-sangka kadang-kadang, ya? Yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Maka hadis ini juga selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Hud ayat yang ketiga. Balik cari. Surah Hud ayat ketiga yang bermaksud, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu. Wa anistaghfiru rabbakum, ya? Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, ya? Jika kamu mengerjakan yang demikian, nescaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus, ya, kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, ya? Kita dah habis dekat dunia ni. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa seksa hari kiamat. Ya? Maka dalam hadis tadi disebutkan istighfar. Kemudian dalam ayat Al-Quran ini juga disebutkan maka istighfarlah. Ya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, ya, yang maksum itu, ya, telah dijanjikan dengan syurga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. 70 kali sehari, ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar yang maksum, yang telah dijamin syurga. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmin aktsar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Ya, kita kira lah lepas sembahyang lah, kalau 3 kali, kali 5 baru berapa? 15. 3 kali 5?
Boleh. Ya, dengan kebaikan yang kita ada, kebaikan-kebaikan yang kita buat itu, ya, mudah-mudahan Allah Taala ya ampunkan dosa ibu bapa kita, ya, dan juga ahli keluarga kita, ya. Mudah-mudahan insya-Allah, ya, kebaikan-kebaikan yang kita buat, itulah kebaikan-kebaikan yang kita buat, ya, sebagai anak yang soleh, ya. Bila mati anak Adam itu, ya, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara itu kan. Ya, antaranya anak soleh yang mendoakan. Jadi nak jadi anak soleh, kena banyakkanlah zikir. Ya, dengan zikir-zikir itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa kita, diampunkan dosa ibu dan ayah kita, ya, dan juga apa juga hajat kita. Ya, maka zikir. Baik. Kemudiannya, disebutkan yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radan lima qadaita wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang engkau berikan kurnia, dan tidak ada yang memberi kurnia bagi apa yang engkau halangkan, dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa sahaja yang engkau putuskan, dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Allah Maha Kaya. Ya. Kita ni tidak meminta manfaat kepada orang yang kaya raya. Ya. Kerana nikmat yang Allah Taala berikan itu cukup untuk kita. Ya. Itu sebab kita mohon pada Allah untuk dicukupkan rezeki. Maka kita pun berdoa, ya Allah, cukupkanlah rezeki kami. Ya. Bukan kita ni nak kaya raya, harta melimpah ruah. Kerana kita takut apabila harta yang banyak itu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak harta jauh daripada Allah, takut diuji dengan istidraj. Ya. Yang ke-9, disebutkan zikirnya, bacalah selawat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Baca selawat. Ya Allah, cucurilah rahmat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan yang ke-10, saya habiskan sikit tuan. Yang ke-10 inilah yang biasanya kita baca dan tuan-tuan baca dan hari-harilah tuan-tuan baca, iaitulah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, hari-harilah kita baca. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang maksudnya barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala sehingga pagi. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan bala sehingga petang. Ya, maka pagi pun baca, petang pun baca. Ya, sabit dengan hadis, mudah-mudahan kita terlindung daripada segala kemudaratan apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Maka 10 zikir yang disebutkan kat sini adalah zikir yang kita biasa ucapkan, kita biasa lafazkan. Maka apa kerja kita selepas ini? Kerja kita lepas ini kita amalkan, kita praktikkan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan itu dan juga apa yang kita zikirkan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ia diangkat sebagai amalan yang baik dan afdal di sisinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. Ya, InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan bicarakan, ya, bagi orang ataupun adab-adab, ya, bagi kita selepas terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari pula. Ya, tadi ni kita ni dah sampai ke masa sebelum kita duha. Ya, lepas ni kita nak cerita tentang isyraq, tentang isyraq tu dan juga duha. Ya, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.